Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Pertemuan kita pada kali ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab masalah masbuk dan juga muwafiq. Kita akan sambung. Itu kita masih lagi cerita tentang kedudukan sembahyang dalam Islam. Belum habis lagi kita cerita tentang kedudukan sembahyang solat itu dalam pandangan Islam kan. Kalau di sesi kelas yang dahulu kita dah cerita tentang sembahyang itu merupakan satu yang membezakan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Itu peranan sembahyang kan. Oleh itu setiap Muslim dan juga Muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul. Dengan sebab sembahyang itu menjadi satu pembeza ataupun penimbang antara kita dan juga orang bukan Islam. Jadi kita kena tunaikan sembahyang dengan betul. Kita kena solat dengan betul lah. Macam mana nak solat dengan betul? Macam mana solat yang betul? Solat yang betul adalah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang macam mana Rasulullah tunjuk. Macam mana Rasulullah tunjuk? Rasulullah pernah sebut dalam hadis yang lain, iaitu sembahyanglah kamu seumpama aku bersembahyang. Itu Nabi kata. Kan? Jadi kita sembahyang macam mana Nabi sembahyang lah kan. Tapi kita ni tak ada dengan Nabi. Kan? Tak ada dengan Nabi. Tengok pula hadis Nabi yang lain. Nabi kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris kepada nabi-nabi, kan? Jadi bila ulama itu pewaris pada nabi, maksudnya ulama inilah yang mewarisi bagaimana cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak jumpa ulama, kita boleh tengok pada kitab-kitab karangan ulama lah, kan? Yang pentingnya kita mesti ada panduan untuk menunaikan solat, bukan kita hanya ikut orang saja ataupun ikut imam saja. Dah, kita sembahyang dengan berilmu, kita sembahyang dengan cara kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang dengan betul-betul tepat seperti mana yang Rasulullah tunjuk, kan? Macam mana Rasulullah buat. Nak tengok macam mana yang Rasulullah buat ni, dari segi rukun dia kena tengok macam mana rukun sembahyang, ada berapa rukun sembahyang, kan? Mazhab yang kita ikut, ulama yang kita ikut, mazhab ni ulama yang kita ikut lah, kan? Pandangan ulama yang kita ikut, kan? Tu. Jadi rukunnya, berapa rukunnya, kena bagi sempurna rukun. Apa itu rukun? Rukun ni sesuatu yang merupakan satu juzuk daripada perkara tu, kan? Satu juzuk daripada benda tu. Kalau tak ada benda tu, tak dikira. Contoh macam sembahyang. Okey, kita kata sembahyang tadi. Jadi rukun sembahyang ni kalau tak buat salah satu daripada rukun sembahyang ni, tak dikira sembahyang tu. Sembahyang tu tak kira kalau kita tak buat dia punya rukun dah, kan? Yang lain yang sunat-sunat tak apa lagi, kan? Tapi kalau yang rukun ni, bila tak buat satu saja daripada rukun, maka tidak dikira sembahyang, bukan sembahyang lah, kan? Itu masuk rukun. Kemudian syarat. Dan syarat ni maksudnya syarat sah. Syarat sah ni dia boleh berubah-ubah lah, kan? Boleh berubah-ubah lah. Dia boleh berubah, tapi ini yang utama lah. Bila berubah tu, berubah macam mana? Berubah dengan sebab. Kemudian sah batalnya, sah sembahyang tu sah ataupun tidak, kena tahu juga sembahyang yang kita dah buat selama ni sah ataupun tidak. Tapi bila cukup dia punya syarat dia, cukup dia punya rukunnya, maka sembahyang tu sah lah, kan? Khusyuk bukan termasuk dalam rukun. Khusyuk tu cerita bab hati yang lain lah, kan? Sembahyang sah tapi belum tentu sembahyang tu sempurna. Yang sempurna sembahyang yang sah dan juga khusyuk, barulah sembahyang tu sempurna. Okey, baik. Kemudian perlu juga mengetahui segala peraturan dan juga adabnya. Adab sembahyang tu pun kita kena ada, kan? Peraturan sembahyang dan juga adab sembahyang. Yang pentingnya adab lah sini sebutnya, kan? Sembahyang ni biarlah kita sembahyang ataupun kita solat ni biarlah kita solat dengan beradab. Sebab apa? Sebab kita solat ni kita berhadap dengan Allah Ta'ala. Jangan tidak beradab ketika kita nak sembahyang, kan? Antaranya macam mana? Sembahyang itu sah tapi tidak beradab. Macam mana? Kita solat dalam keadaan tidak memakai baju. Untuk orang lelaki lah, orang perempuan tak sah.
orang lelaki. Sembahyang dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi itu sah sembahyang tapi tidak beradab. Sebab apa tak beradab? Bila orang tengok benda tu tak comel, tak elok, tak sesuai. Bila orang tengok kata, dia ni tak pakai baju kan. Ini kita menghadap Allah kan. Kalau kita menghadap mak pak kita pun tak pakai baju pun tak apa-apa nak kena, tak apa nak comel kan. Boleh lah kita kata tapi tak berapa nak comel. Tu lah ceritanya kan. Okey. Tapi kalau orang yang bukan kita punya mahram, haram lah cerita kan. Jadi kena jaga adab lah dalam sembahyang, terutama dalam sembahyang ni sebab kita menghadap Allah Taala, jadi kita jagalah adab kita dengan Allah. Jadi nak pakai yang beradab lah. Pakaian yang beradab. Jangan ada pakai juga tapi tidak beradab. Contohnya kalau sembahyang pakai pakaian diving kan, pakaian renang mana boleh kan. Boleh lah pakai tapi tak comel, rupa dia tak comel kan. Okey, kemudian masbuk dan muwafiqnya kena tahu juga. Masbuk dan muwafiq ini bagi solat berjamaah lah kan. Masbuk ni maksudnya orang yang masuk di pertengahan orang yang solat. Ni tajuk yang kita nak bincang dalam kitab ni lah kan. Tapi kita tak masuk lagi bab tu. Kita sekarang ni masih cerita lagi tentang kepentingan solat bagi agama Islam lah. Kemudian dan juga muwafiq. Apa dia muwafiq? Muwafiq ni maksudnya orang yang dapat menyertai takbiratul ihram dengan imam. Peserta ni bukan maksudnya kita imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, bukan. Mana orang yang kata orang muwafiq ni? Bila imam Allahu Akbar sempurna, baru kita takbir Allahu Akbar. Bukan menyertai imam, maksud imam Allah, kita pun Allah sama-sama dengan imam, bukan. Itu maksud muwafiq ni yang tu yang imam takbir, kemudian kita dapat baca semua sunat-sunat semua. Itu baru boleh dipanggil orang yang muwafiq. Orang yang muwafiq ni maksudnya orang yang bersama-sama dengan imam. Ataupun lagi tepat lagi dia kata orang yang muwafiq ni maksudnya orang yang sempat membaca Al-Fatihah dalam qiyam bersama-sama imam. Itu dipanggil orang muwafiq. Orang masbuk ni orang yang tidak sempat membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Itu dia panggil masbuk. Kan? Okey, baik. Sebab Fatihah tu rukun Fatihah rukun. Okey. Dan jika ia menjadi makmum, wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Kalau dia nak jadi imam. Muwafiq ni kalau makmum lah, muwafiq dan juga masbuk ni itu makmum lah. Imam dia tak bagi imam, dia tidak ada istilah masbuk dan juga muwafiq kan. Imam masbuk nak ada imam masbuk kan. Imam dia tak ada masbuk lah, imam lah kan. Cuma kadang-kadang kita guna imam masbuk ni kan apa? Bila kita pergi di satu tempat, pergi di satu masjid dan sebagainya, ada orang yang masbuk dengan imam jemaah yang awal. Kemudian kita lah lagi, imam yang awal dah habis lah. Jadi orang yang masbuk tadi, yang tadi dia tu masbuk, kita pun ikut dah. Jadi kita panggil imam masbuk. Tapi dalam istilah ilmu itu tidak dipanggil imam masbuk, bukan. Sebab imam ni tidak ada masbuk. Yang masbuk ni adalah makmum. Yang kata muwafiq dan juga masbuk ni adalah untuk makmum. Kita orang yang mengikut imam. Makmum ni apa? Orang yang mengikut imam. Jadi sebab tu kalau kita tak ikut imam, tak boleh panggil makmum lah. Sebab kalau tak ikut imam kan. Jadi mesti ikut imam Okey, baik. Baru boleh panggil makmum. Dan wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam jika ia hendak menjadi imam dalam sembahyang jemaah dan juga solat Jumaat. Jadi wajib kena tahu syarat-syarat untuk jadi imam. Apabila kita nak menjadi imam, kita kena tahu syarat-syarat jadi imam. Apa syarat dia kan? Jangan jadi imam dalam keadaan kita tidak tahu kan. Dalam keadaan kita tahu, mesti dengan ilmu. Jadi apa-apa ibadat yang kita nak buat, mestilah dengan ilmu, bukan dengan kita ikut-ikut saja kan. Ni tambah kita di akhir-akhir zaman ini lebih banyak fitnah dan lebih banyak pandangan kadang-kadang sehingga mengelirukan kan. Jadi kita kena jaga-jaga macam mana? Tambahkan ilmu. Bila kita terlalu banyak keliru, jadi kita nak buat macam mana? Kita tambahkan ilmu kita, insya-Allah kita dapat tolak benda-benda yang fitnah lah kan. Benda-benda yang mengelirukan. Okey. Kita kedudukan sembahyang itu adalah besar dan pokok agama. Diibaratkan sebagai pokok agama. Itu kita kata sembahyang itu adalah tiang agama kan. Jadi
di sini juga dimaksudkan sembahyang itu diumpama sebagai tunjang agama, kan, pokok agama, asal agama dekat situ. Memang syahadah itu awalnya, tapi sembahyang ini menjadi lambang, menjadi syiar, menjadi tanda kata seorang itu Islam ataupun kufur. Maka sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian ulama-ulama tabi'in dan sebahagian daripada ulama yang kemudian berpendapat bahawa orang Muslim yang meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya adalah kafir. Tu. Itu pandangan ulama, bukan pandangan ustaz . Ini pandangan ulama. Ulama dan juga sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni pun bukan sahabat Nabi yang biasa. Sahabat Nabi yang fuqaha, yang ulama di kalangan sahabat. Dia ada ulama juga di kalangan sahabat kan. Okey. Jadi dihukumkan kafir bagi orang yang meninggalkan sembahyang tu, dihukumkan kafir. Tu bagi sahabat Nabi lah. Ada setengah dia hurai lagi lah kafir tu. Tapi kat sini kita tak cerita lah. Kan kita ambil pada makna kafir tu, patutnya kita kena takut lah. Bila disebut kafir tu tak kira lah yang mana satu, tapi kita kena takut lah hasil cerita dah. Bila ada sebut kafir, faulai kaumul kafirun. Sahabat-sahabat ni pun, tabi'in ni pun, ulama-ulama ni pun, dia keluarkan pandangan bukan hanya dengan macam tu dah, sebab ada ayat Quran. Kan? Sebab ada ayat Quran, ada juga daripada hadis-hadis yang menakutkan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Okey, baik. Seumpama seperti mana pendapat ni, pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berpandangan macam tu juga. Dia kata kafir orang yang meninggalkan sembahyang. Dan Abdullah ibnu Mas'ud, ini ulama di kalangan sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Abdullah ibnu Abbas pun sama juga, berpandangan macam tu juga, yang kufur tadi. Kemudian antaranya lagi Muaz bin Jabal. Ni semua ulama. Umar Khattab ulama di kalangan sahabat, tambah pula Umar Khattab ni adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Muaz bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan juga Abu Darda. Radhiyallahu anhum. Jadi semua ni, semua sahabat Nabi ni, semua sahabat lah. Semua sahabat Nabi ni adalah ulama di kalangan sahabat lah. Okey, tetapi sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, selama tidak mengingkari tentang kewajipannya, maka hukum orang ini adalah fasik. Itu antara setengahnya lah kan. Dari sahabat, tapi kebanyakan ulama yang lain dan ulama mutakhirin juga, ulama zaman tabi'in, berpandangan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang tetapi dia bukan ingkar tentang perintah sembahyang, jadi orang tu belum lagi kafir. Tak jadi kafir lagi kan. Mengikut pandangan setengah ulama lah. Tapi kita kena ingat juga lah, setengah ulama kata kafir jika meninggalkan sembahyang dengan sengaja kan. Kalau tak sengaja macam mana? Tak sengaja dimaaf lah kalau kita tidak sengaja kan. Okey. Tetapi sebagai hukumnya adalah fasik. Kalau tak ni pun dia kata, kalau tak kafir pun fasik. Tu pandangan ulama yang lain dan sahabat-sahabat yang lain kata fasik. Fasik ni apa? Orang yang ingkar perintah Allah. Tu orang fasik, orang yang ingkar kepada perintah Allah. Orang Islam tapi dalam keadaan buat maksiat. Tu meninggalkan sembahyang ni adalah satu maksiat. Kalau maksiat yang lain pun dia panggil fasik jugalah. Fasik ni ataupun boleh kata juga orang yang rosak imannya, rosak tapi bukan terbatal iman. Rosak iman bukan bererti terbatal iman. Tetapi ia hendaklah dipenjarakan. Itu hukumannya. Hendaklah dipenjarakan sehingga ia tunaikan sembahyang. Dia kata sembahyang tu wajib kan. Kalau orang tu ingkar, yang kata kafir tadi, kalau setengah ulama hurai, yang kata kafir tadi adalah orang yang dia ingkar kata sembahyang tu wajib. Dia kata sembahyang tak wajib. Bila kata sembahyang fardu tak wajib, maka itulah kufur. Sebab apa? Sebab yang mewajibkan sembahyang itu adalah Allah. Jadi bila kita ingkar perintah Allah, bila kita menafikan kewajipan yang Allah tetapkan, itu boleh kata kafir lah kan. Tapi ada orang yang tinggal sembahyang tapi dia bukan dia kata sembahyang tak wajib, dia kata sembahyang wajib, cuma dia aja tak sembahyang kan. Jadi yang tu masih lagi belum kafir lah. Belum kafir lagi. Dia dipanggil fasik lah.
Jadi apa hukuman yang boleh kena kat dia? Antaranya dipenjarakan hingga ia menunaikan sembahyang. Dipenjarakan sehingga dia sembahyang balik. Sebab apa kena penjara orang yang tak sembahyang ni? Supaya dia tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang lain. Supaya tak ada orang lain ikut dia tak sembahyang. Setidak-tidaknya anak dia akan ikut dia tak sembahyang. Kan? Bila mak ayah tak sembahyang, anak pun kemungkinan besar akan ikut sekali tak sembahyang. Kan? Ada yang anak yang bagus lah. Kan? Ada anak yang bagus yang walaupun mak ayah dia tak sembahyang tapi dia sembahyang. Bagus juga kan. Kadang-kadang mak ayah yang tak sembahyang tapi dia nak anak dia sembahyang. Kan? Tu kena tengok jugalah benda tu kan. Tapi sembahyang ni adalah yang terbaik lah untuk orang Islam lah. Okey, baik. Kemudian imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Tu ulama-ulama mazhab lah. Imam-imam mazhab maksudnya kalau imam mazhab ni maksudnya mazhab yang 4 lah. Mazhab yang 4. Dan ataupun mazhab-mazhab yang syaz lah. Mazhab yang syaz ni mazhab yang selain daripada mazhab 4 berpendapat bahawa wajib dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad dalam kitabnya Miftahul Khatabah wal Wa'zu. Tu kitab dia. Miftahul Khatabah wal Wa'zu. Itu kitab dia. Boleh rujuk kat situ balik Kemudian Imam Mazhab juga mengatakan wajib dibunuh orang yang meninggalkan solat itu kerana kufurnya. Seperti Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mubarak. Manakala yang mengatakan wajib, seperti ini bukannya contoh orang yang tak sembahyang seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal lah. Kan dia katakan kena bunuh orang yang meninggalkan sembahyang, dan juga Imam Ishaq dan juga Imam Ibnu Mubarak. Tu. Jadi kena bunuh orang yang meninggalkan sembahyang ni, kena bunuh. Manakala yang mengatakan wajib dibunuh kerana menjalankan had, seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi mazhab itu dikenakan had bunuh lah. Had bunuh ni maksudnya yang masuk dalam undang-undang syarak tu lah, jebat jinayat tu. Tapi tetap cerita bab jinayat tu lah di sini kan. Okey. Jadi bertambah jelaslah apabila kita memperhatikan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ikatan Islam dan asas-asas agama itu ada 3 perkara. Di atas 3 perkara inilah tertegaknya agama Islam. Siapa-siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka ia menjadi kafir dan halal darahnya. Iaitu yang pertama adalah syahadah. Orang yang meninggalkan syahadah, orang tu halal darahnya. Kalau mengikut pada hadis ni lah kan, halal darahnya lah. Tapi halal darahnya ni bukan semua orang boleh dibunuh lah. Bukan semua orang yang tunaikan ini. Kewajipan ni kena pada pemerintah lah, pada pemerintah. Dan orang yang ingkar akan kewajipan sembahyang, orang yang ingkar pada kewajipan sembahyang, dan juga orang yang puasa tidak yang mengatakan puasa di bulan Ramadan tu tidak wajib. Tu orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tu orang yang menjadi halal darahnya kalau mengikut pada hadis Nabi tadi lah kan. Orang tu jadi kafir maksudnya. 3 ni orang yang ingkar syahadah, orang yang ingkar sembahyang, dan orang yang ingkar puasa di bulan Ramadan. Jadi orang ni jadi kafir. Jadi Ustaz ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi perkongsian kita pada masa akan datang tentang sembahyang berjamaah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.